Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Welcome back to Awi Creators Channel, channel yang menyajikan cerita-cerita seram untuk memenuhi peminat cerita-cerita horror. Kali ini Awi ingin lagi membagikan cerita di mana cerita ini telah dikongsikan oleh M-Star berkenaan kejadian-kejadian pelik dan menyeramkan yang terjadi di asrama. Mesti korang semua tak asing lagi kan guys dengan kejadian-kejadian seram di asrama. Tapi kali ini ada satu kelainan pada Awi daripada cerita-cerita asrama lainnya, di mana ceritanya guys, kejadian-kejadian seram berupa bau pelik yang tiba-tiba hadir, bunyi tapak kaki kanak-kanak di koridor, dan juga kedatangan satu makhluk di asrama, di mana semua itu berkait dengan warden yang berada di asrama tersebut guys. Tapi sebelum Awi nak memulakan cerita yang menyeramkan ini guys, Awi ingin juga berkongsikan satu berita yang agak menyedihkan, di mana salah seorang subscriber Awi yang bernama Abang Zul, yang juga beberapa kali telah mengongsikan ceritanya kepada kita semua, telah pun masuk hospital di hari ini, di mana Abang Zul dalam keadaan yang agak kurang baik. Dia mengalami patah tulang peha dan kekurangan oksigen. Jadi di sini Awi mengambil kesempatan untuk mengajak guys Awi semua untuk mendoakan Abang Zul yang telah Awi anggap sebagai family Awi Creators Channel ini. Jadi untuk para subscriber dan viewer Awi mohon marilah kita bersedekah surah Al-Fatihah untuk Abang Zul dengan harapan Abang Zul dapat pulih dan sihat kembali. Al-Fatihah. Bismillah. Jadi guys, dan juga terima kasih Awi ucapkan untuk korang semua. Doa Awi, semoga Abang Zul Awi mendoakan semoga Abang Zul cepat-cepat sihat dan bergabung kembali di dalam channel Awi untuk cerita-cerita yang berikutnya. Sebab Abang Zul pun tengah menyiapkan lagi cerita sebenarnya guys, di mana cerita Abang Zul ni sangat menarik. Yalah, semoga Allah memberi kesembuhan kepada Abang Zul. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, jadi Abang Zul, kalau Abang Zul tengok video Awi ni, Awi berdoa sangat Abang Zul kena kuat dan semangat untuk kembali sihat. Jadi untuk saudara-saudara Awi dimanapun korang berada, kalau korang dalam keadaan sakit ataupun kurang sihat, Awi mendoakan juga untuk korang semua, semoga cepat recover dari segala kesakitan yang korang tanggung. Amin ya Allah. Okay guys, jadi kita tak boleh sedih-sedih. Abang Zul, Jayuk, Awi nak menghiburkan Abang Zul kali ni. Dan guys tersayang Awi ni, kita balik kepada cerita kita tadi guys. Kalau korang nak tahu ceritanya, jom lain cerita Awi ni dari awal sampai habis. Nanti Awi akan ceritakan satu. Pengalaman tinggal di asrama memberikan pelbagai memori berharga, dari kenangan ataupun memori-memori sedih, duka, suka, termasuklah kisah-kisah pelik dan seram yang sering dikaitkan dengan asrama. Jadi ramai orang kata kalau tinggal di asrama, kejadian-kejadian histeria tu guys memang tak pelik dah, memang selalu sangat berlaku, dan ia seolah-olah sudah menjadi satu perkara biasa untuk berhadapan dengan situasi seram di asrama, sehinggalah timbul pelbagai kisah-kisah atau kejadian yang boleh dikatakan pelik tapi benar. Dan itu juga terjadi kepada salah seorang murid yang bernama Muhammad Fikri, di mana kejadian yang dialami oleh Muhammad Fikri tadi ni guys mampu menaikkan bulu romanya bila mana dia teringat kejadian tersebut sehinggalah sekarang. Fitri juga memberitahu kisah seram mula menyelubungi dirinya di asrama tersebut apabila dia bertukar di sebuah sekolah di sebuah kawasan luar Bandar Kedah guys. Walau pada awalnya, kata Fitri, semuanya berjalan seperti biasa,
Malah dia merasa beruntung sebab dia mempunyai kawan-kawan atau rakan-rakan seasrama yang sekepala dengannya. Dan Fitri mula menceritakan kisah seram yang menimpa dirinya bermula apabila rakan-rakan sebiliknya meminta ia pindah katil. Pada waktu dia mula-mula masuk ke asrama tu guys, sesampainya je warden dah menentukan katil dia sepatutnya berada di katil bawah. Tapi kawan-kawan dia ni semua minta macam kau tak payah tidur kat katil itulah Fitri, kau pergi tidur kat atas, kat katil atas. So Fitri ni sebenarnya dalam hati dia ni banyak pertanyaan yang nak ditanyanya, tapi dia memilih untuk berdiam sebab dia tak nak banyak soal jawab. Dia pun turut je lah kata-kata kawan dia, rakan-rakan dia sebilik tu. So dia pun pindahlah dekat katil atas. Tak berapa lamanya pada satu malam itu, tiba-tiba bulu roma Fikri ni terus meremang apabila salah seorang kawannya tiba-tiba menjerit, lonceng tu berbunyi. Sambil menunjukkan di sebuah katil yang mengeluarkan bunyi berupa bunyi lonceng guys. Memandangkan di katil itu terdapat lonceng yang telah diikat pada tiang katil tersebut. So bisinglah malam tu, di mana Ami adalah orang pertama yang mendengar lonceng itu berbunyi. So, selepas semuanya melihat, dan Fikri pun mula menanyakan lagi, kenapa katil tu ada lonceng? Salah seorang dari rakannya tu pun menjawablah, katanya warden asrama yang mengikat lonceng tu dengan alasan untuk memberitahu bila kita seharusnya perlu masuk tidur. So kalau lonceng tu berbunyi, maknanya warden menyuruh kita untuk masuk tidur. Tapi yang pelik dan herannya, lonceng tersebut bukanlah jenis lonceng elektrik yang boleh ditekan dari bawah ataupun dari tempat warden tu duduk, tapi melainkan lonceng tu adalah lonceng yang seperti biasa tu guys. Kalau nak dibunyikan memang kena disentuh baru boleh bunyi. Di situ dah timbullah pertanyaan lagi di hati Fikri ni. Tapi Fikri ni tetap mendiamkan diri, walaupun sempatlah dia terkeluarkan pertanyaan, macam mana warden tu akan membunyikan lonceng tu ya? Tapi dia tetap cuba juga buat tak tahu akan hal itu. Jadi sangkaan Fitri menganggap mungkin kawan-kawan aku ni nak prank aku ni. Mungkin lepas ni dah tak adalah, sebab dia pun baru, dia ingat kawan-kawannya cuba mengenakan dia lah. Tapi guys, sangkaan Fitri meleset guys, di mana apabila pada hari berikutnya, tepatnya pada selepas solat maghrib, dia mula menerima lagi gangguan demi gangguan selepas enggan mengikuti rakan-rakannya untuk ke dewan makan. Maknanya diorang ni daripada surau tadi ni dah solat dengan berkain pelekat, rakan-rakannya biasanya pergi ke dewan makan dulu. Lepas makan baru dia naik atas ke bilik. Tapi Fikri ni mungkin dia tak biasa lagi dengan keadaan berkain pelekat tu. Dia pun ingin naik ke atas dengan niat nak tukar seluar dulu, baru dia nak pergi ke dewan makan. Tapi sesampainya saja di bilik itu guys, tiba-tiba Fikri terdengar bunyi tapak kaki kanak-kanak yang sedang berlari di koridor guys. Namun Fitri masih lagi mencuba untuk fikir yang mungkin itu adalah anak-anak dari warden yang ada dekat situ. Dan kemudian dalam fikiran saya yang cuba positifkan diri ni, tiba-tiba ada satu bau pelik pula yang saya tercium. Dan saya pun bertanya-tanyalah, dari mana datang bau tersebut? Saat itu Fitri dah mula rasa tak sedap hati dengan bulu roma yang meremang ni guys. Dia pun cepat-cepatlah tukar seluar dan berlari terus ke dewan makan. Sesampainya di dewan makan, dia dengan termengah-mengah, kawan-kawan dia ni pun semua tegurlah dia. Kau kenapa Fitri? Fikri, kau kenapa? Lepas tu si Fikri ni pun menceritakanlah segala-galanya, daripada bunyi tapak kaki kanak-kanak sehinggalah bau yang pelik tadi tu guys. Setelah dia menceritakan apa yang dilaluinya tadi, kawan-kawan dia ni semuanya tercengang dengan wajah yang pucat melihat Fitri. Dan salah seorang dari mereka yang bernama Syafiq tiba-tiba berkata, alamak, dia dah tahu ada orang baru dekat sini. Lepas tu dia pun mengajak kawan-kawannya. Dia kata, weh, malam ni kita semua kena tidur dekat lantai, berlonggok semua kat lantai ya. Jangan ada seorang pun tidur kat katil. Dan semua kawan-kawan dia pun bersetuju, seolah-olah memang dah tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Jadi menyedari ada sesuatu yang tak kena oleh reaksi atau ajakan kawan-kawan dia ni, Fitri ni pun
memberi cadangan kepada kawan-kawannya, jom kita pergi jumpa warden, kita bagi tahu keadaan ni. Sebab warden penjaga itu adalah salah seorang yang bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang berlaku di asrama. So dia pun berniat nak ngajak kawan-kawannya ni lah pergi buat aduan. Tetapi apa yang didapati jawapan dari kawan-kawannya sangatlah mengejutkan Fitri, di mana kawan-kawannya sambil mengatakan itu adalah perkara yang sia-sia, dan ada juga yang menyebut baik kelakuan maka baiklah segalanya. Dengan kata-kata itu, Fitri pun makin kuatlah berfikir, apa maksud dari kawan-kawannya ni? Maksudnya apa weh? Fitri pun mulalah mempertanyakan kata-kata kawan itu. Kenapa perkara itu sia-sia? Dan apa yang baik kelakuan maka baiklah segalanya? Itu merupakan kata-kata dari warden tersebut, guys. Maknanya sebelum ni memang banyaklah kejadian-kejadian macam ni yang telah diadukan kepada warden. Namun warden ini hanya membalas dengan kata-kata seperti tadi tu, guys. Baik kelakuan maka baiklah segalanya. Jadi diorang ni pun macam dah give up lah nak buat aduan. Seolah-olah warden ni macam sebenarnya dah tahu kejadian-kejadian itu, tapi warden tu tak nak mengambil kisah sangat. Jadi guys, setelah itu diorang ni pun naiklah ke atas bilik diorang, dan diorang pun mulalah mempersiapkan tempat tidur di lantai dengan beralaskan tikaja, dan diorang pun tidur berlonggok kat situ. Yang membuat saya lagi seram, kata Fitri, apabila salah seorang rakan yang bernama Syafiq tadi tu, guys, turut menghulurkan buku Yasin dan meminta saya membaca apa-apa surah yang saya hafal dan fahamkan maksudnya. Lagilah si Fitri ni berfikir panjang lah kan. Aduh, ada apa sebenarnya dekat asrama ni? Tapi nak tak nak, sebab dia pun dah berada dalam keadaan dan situasi itu, dia pun menurut lagi kata kawan-kawannya. Lepas diorang dah standby dengan apa yang diorang buat tadi tu, sambung Fitri lagi. Pada malam itu, jam menunjukkan pukul 12.40 tengah malam. Namun bunyi lonceng yang seolah-olah ditunggu-tunggu oleh Fitri dan kawan-kawannya ni belum lagi mengeluarkan bunyi. Dan pertanyaan mengenal lonceng itu tadi masih lagi tak dijawab oleh kawan-kawannya ni. Dan Fitri pun tak nak fikir lagi dah pasal tu. Berselang berapa minitnya, guys, tiba-tiba Am berdiri lalu menutup semua tingkap di dalam bilik mereka kecuali tingkap yang terletak lonceng yang berikat di katil itu. Namun lonceng itu masih lagi belum mengeluarkan bunyi. Yang pelik lagi dalam situasi itu, kata Fitri, yang Am ni tiba-tiba bertanyakan sesuatu kepada Fitri. Dia bertanyakan, Fitri, kau ada tak bawa barang berat? Contoh macam untuk penjaga ke, untuk pelindung ke? Mungkin yang dimaksud daripada Am ni adalah macam sejenis jimat ke. Tapi setelah berfikir-fikir beberapa saat, Fitri pun teringatlah sesuatu. Saya rasa saya tak ada bawa apa-apa barang. Oh, kecuali satu, kata Fitri. Saya membawa sebatang jarum lama, iaitu pemberian daripada nenek, yang saya simpan dalam kotak pensil. Yang itu adalah, dia kata. Dan Am mula berasa sesuatu yang tak kena. Dalam mereka membuat andaian mengenai jarum tersebut, tiba-tiba, guys, lonceng yang diorang tunggu-tunggu tadi tu dah mula mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring. Dan Am meminta Fitri memejamkan mata sekiranya ternampak sebarang kelibat. Kau jangan buka mata je, Fitri. Kau tutup je mata kau. Kalau kau nampak apa-apa pun, kau ternampak, kau terus tutup mata, okey? Pesan Am. Fitri pun dengan menggeletar, dengan sedikit menggigil, dia pun mengiyakan, okey. Lepas tu kami semua terus berbaring dan menghadap ke kiri. Saya rasa seperti ada sesuatu yang sedang merenung kami di saat itu. Bila saya melihat di ujung penjuru dom, seperti ada bayang-bayang seekor monyet berbulu hitam dengan tangan monyet yang sangat panjang. Saya pun terus pejamkan mata, sambung Fitri. Memang sumpahlah, memang menakutkan. Menurut Fitri, itulah pertama kali ia melalui perkara yang sebegini. Tapi yang peliknya, guys, selepas dia nampak kelibat-kelibat macam monyet tu, dia pun tiba-tiba dengan serta-merta tertidur lena sampailah keesokan paginya, guys. Dan yang menghairankan Fitri ni, bila esok paginya dia jumpa nampak rakan-rakannya busy dengan mempersiapkan untuk nak pergi ke kelas, dia pun terlihatlah si Am dekat situ. Dia pun macam heran lah kan, macam
Dulu ni macam tak ada benda je. Dia pun pergilah dekat Am dan mau sambung lagi bertanya pasal kejadian semalam. Tapi apa yang mengejutkan dia dengan jawapan yang diberikan Am memberitahu bahawa benda yang dilihat itulah yang dilepaskan oleh warden untuk mengawasi semua pelajar kat sini. Si Fitri pun macam terpelongok lah kan guys dengar jawapan tu. Oh, itu warden punya ke? Selepas dia mendapat jawapan dari Am tersebut dan selepas dia melalui perkara-perkara yang sangat menyeramkan malam tadi tu, si Fitri ni jadi kurang sihat guys. Dia pun berasa macam badan ni kurang sihat, lemah, macam demam lah. Biasa mungkinlah dia terkejut lagi dengan perkara macam tu. Jadi Fitri ni pun mulalah merisaukan keadaannya dan dia pun pergi lagi bertanya dengan kawannya, "Weh, korang agak aku ni okey ke weh? Sebab aku ni baru kat sini, tiba-tiba benda-benda macam tu terjadi. Korang rasa aku akan okey ke?" Ini kerana Fitri sebelum ni memang belum pernah lah berlaku makhluk-makhluk macam tu muncul depan diri dia. Kawan-kawan dia pun cakap lah macam tak ada benda lah. Sebelum ni memang makhluk ni memang ada lah muncul beberapa kali. Tapi cuma tadi malam tu dia muncul dengan keadaan atau dengan kelakuan yang agak pelik tau. Makhluk tu seolah-olah mencari sesuatu benda. Itu yang Syafiq dan yang lain-lain tu macam agak heran. Syafiq pun menyambung lagi cerita kepada Fitri di mana sebelum ini memang usaha untuk membuat penghalauan benda ni memang dah pernah dibuat dah, tapi tak pernah berjaya sebab macam banyak je halangan tahu dekat situ. Macam benda tu dah tahu. Mungkin menurut Syafiq benda ni, makhluk ni memang dah lama kot duduk dekat situ. So dia tak nak berpindah dari situ. Setelah Fitri ni mendengar penjelasan demi penjelasan dari kawan-kawannya, dia pun tak nak tunggu lama lagi. Fitri terus menelepon bapa dia dan menceritakan semua kejadian yang telah dilaluinya dekat situ. Walaupun dia baru je pindah dekat situ guys. Bapa Fitri ni setelah mendengar penjelasan Fitri, dia pun berjanji dengan Fitri akan datang keesokan harinya juga dengan seorang kawan yang mahir lah, dah ahli lah dalam perkara-perkara sebegini. Tapi yang herannya belum sempat lagi ayah Fitri ni datang guys, warden telah memanggil Fitri dan meminta Fitri berpindah keluar dari asrama atau bertukar sekolah dengan tidak memberikan apa-apa alasan. Yang Fitri pun heran kenapa dia kena pindah. Kenapa tiba-tiba je warden ni suruh dia pindah kan, tanpa alasan yang apa pun diberikan. So keluarga si Fitri pun bersetuju untuk memindahkan Fitri ni lah. Dia pun tak nak lah anak dia lama-lama suffer kat dalam tu kan. So guys, menurut korang kenapa warden tersebut beria-ia menyuruh Fitri ni pindah atau keluar dari sekolah tu? Korang boleh berkongsi juga pendapat korang di ruang komen Awi. Jadi guys, itu sahajalah perkongsian Awi di hari ini. Yang Fitri pun memang sampai saat ini dia tak dapat lagi jawapan kenapa warden tu bertindak demikian. Apa pendapat korang? Boleh share dengan Awi di ruang komen. Jadi guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapat pengajaran atau iktibar daripada cerita yang Awi bawakan hari ini. Jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. I love you all. Take care and stay healthy. Santuy.